Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq fa innaka anta khairul fatihin. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita menyambung kuliah Matan Al-Arba'in Lin-Nawawiyah yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman dalam musim-musim PKP ini yang kita bersiaran secara rakaman. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu yang terakhir dalam kita membincangkan hadis yang kedua dalam Matan Al-Arba'in ini, kita telah berhenti pada perbahasan mengenai rukun Islam yang kedua, iaitu mengerjakan solat, di mana kita telah menutup perbahasan yang dikemukakan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman dengan kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ataupun yang berbunyi inna min ahamil umurikum indi as-salah faman hafizaha hafiza dinahu wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya wala hazu fil Islam liman taraka shalah. Yang mafhumnya, sesungguhnya dari sepenting-penting urusan kamu di sisiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah solat. Maka barang siapa yang memelihara solatnya, maka ia telah memelihara agama. Dan barang siapa yang mensia-kannya, yakni mensia-kan solat, maka ia kepada apa-apa yang selainnya lebih lagi mensia-kannya. Wala hazza fil Islam, dan tiada ada bahagian dalam Islam liman tarika solah. Barang siapa yang liman taraka solah, barang siapa yang meninggalkan solat. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita betapa perkara yang sangat penting di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda ialah untuk umatnya, untuk kita semua mengekalkan solat dan berusaha untuk melakukannya dengan cara yang terbaik. Kerana kata Rasulullah, faman hafizaha, barang siapa yang memelihara solat. Memelihara bukan hanya setakat mengerjakan solat, tetapi mengerjakan solat dengan cara yang sebaik-baiknya, maka dia yang menjaga solatnya akan berupaya untuk menjaga agamanya. Dan agama di sisi kita ada, kalau ikutkan rukun Islam tu ada 5, rukun iman itu ada 6, ada ihsannya dan sebagainya. Dan kalau kita boleh berupaya dan mampu untuk menjaga, memelihara solat kita, mengerjakannya dengan sebaik mungkin, insya-Allah kita akan berupaya menjaga diri kita, agama kita di dalam diri kita. Dan barang siapa yang menyia-kan solat, maka sesungguhnya dia akan menyia-kan perkara-perkara yang lain di dalam kehidupannya sebagai seorang yang beragama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada bahagian di dalam Islam liman taraka solah. Seorang yang meninggalkan solat, maka seolah-olah tidak ada bahagian agama di dalam dirinya. Kerana dalam satu hadis yang lain yang telah kita bincangkan juga, la imana liman la solata lahu, tidak ada iman bagi sesiapa yang tidak ada solat baginya. Bagi siapa yang tidak mengerjakan solat, seolah-olah tidak ada iman di dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu. Rukun yang ketiga adalah zakat. Yang mana zakat ini adalah rukun yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril ini. Dan apabila kita bercakap tentang zakat, maka ramai yang mengaitkan zakat dengan zakat fitrah.
Walaupun zakat di sisi agama kita, di sisi Islam bukan hanya terhenti kepada zakat fitrah saja, tetapi turut termasuk di sini adalah segala jenis zakat, yang meliputi zakat pendapatan, zakat harta benda, zakat perniagaan. Malah ulama secara jumhurnya telah menyatakan bahawa semua bentuk yang menjadi punca pendapatan hendaklah dikenakan zakat, termasuklah sewaan rumah, sewaan kereta dan sebagainya, tapak dan sebagainya, harta tanah dan sebagainya, semuanya kena zakat. Dan tidak terhenti kepada zakat-zakat dalam bentuknya yang tradisional, tanam kurma, tanam gandum dan sebagainya. Yang ada kebun dusun durian, contoh kan, yang ada kelapa sawit, semuanya kena zakat, kerana dia menjadi punca pendapatan, dan tidak terhenti kepada bentuk-bentuknya yang tradisional. Zakat adalah suatu ibadah harta benda dari seorang Islam. Dia adalah satu ibadat. Dia bukan hanya tanggungjawab, dia adalah ibadat, kerana ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi kewajipan untuk kita melaksanakannya. Seandainya kita mahu mengaku dan mahu diiktiraf sebagai seorang Islam yang sempurna Islam. Orang Islam yang mempunyai sumber kehidupan atau memiliki mata benda kehidupan yang tertentu diwajibkan mengeluarkan zakatnya menurut ketentuan syariat. Itu saya katakan tadi, di apa sahaja yang menjadi punca pendapatan kita, yang menjadi punca kepada mata benda kita, rezeki kita, maka wajib dikeluarkan zakat jika cukup syarat-syaratnya, haulnya, nisabnya dan sebagainya. Jual nasi lemak kan, jual apam balik, jual nasi kerabu, ni musim-musim PKP ni masing-masing duk berjual kan, jual kelapa mudanya, jual ayamnya kan. Jadi semuanya kena zakat kalau cukup haul dan cukup nisab. So berapa haulnya, apa nisabnya, itu kena tanya lembaga zakat lah kan. Tanya lembaga zakat, jangan tanya pada saya bukan saya ahlinya, untuk menentukan berapa kadar dan sebagainya. Saya rasa boleh dilayari secara online, dalam laman-laman web yang tertentu tu, mungkin kita boleh dapatkan maklumat di situ. Tapi nasihat saya, lebih baik kalau kita bertanya dengan pegawai daripada lembaga zakat yang bertanggungjawab untuk membuat pengiraan, bancian dan sebagainya. Jadi ia adalah dalam satu bentuk ibadat harta benda. Harta kita juga wajib beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia adalah makhluk dan kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan harta ataupun mata benda berkenaan. Bukan sahaja kita sendiri sebagai hamba, tetapi apa yang kita miliki juga hendaklah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simpanan kita, duit kita dan sebagainya. Zakat ialah penyucian dan penambahan. Dari segi maknanya, zakat adalah satu penyucian, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar harta benda yang kita miliki, pendapatan yang kita miliki itu disucikan daripada perkara-perkara yang haram, daripada perkara yang syubhah dan sebagainya. Itu fungsi zakat. Manalah tahu dalam kita mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada perkara-perkara syubhah yang secara tidak sengaja kita laksanakan. Maka antara fungsi zakat adalah untuk menyucikan harta-harta berkenaan, supaya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita bersedia dan harta-harta kita pun bersedia untuk ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Diwajibkan ke atas orang yang memiliki harta benda yang tertentu untuk mengeluarkan bahagiannya kepada orang-orang yang mustahak menerimanya menurut ketetapan hukum. Walaupun demikian, harta benda yang tertentu sahaja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Tidak semua harta benda yang kita miliki wajib dikeluarkan zakat. Jadi dia adalah
ibadat harta benda. Ibadat harta benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita saja secara jasadi kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi meliputi mata benda juga. Harta yang kita miliki juga. Jam yang kita miliki. Bukan nak tunjuk jam, tapi kebetulan ada jam kan. Baju yang kita miliki, kopiah yang kita miliki, cermin mata yang kita miliki, handphone yang tuan-tuan sedang tengok sekarang ni, laptop dan sebagainya. Semuanya adalah mata benda yang kena ataupun yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan kita menggunakan harta pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini mengikut lunas-lunas, mengikut ketetapan syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat yang dikeluarkan dengan jiwa yang suci menjadikan harta benda itu suci. Apabila kita mengeluarkan zakat terhadap mata benda kita, harta kita, pencarian kita, punca pendapatan kita, maka insya-Allah dia akan menjadikan apa yang kita miliki itu dan apa yang kita dapati itu suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang lebih penting bukan hanya mata benda itu menjadi suci, tetapi peribadi orang yang mengeluarkannya terhindar daripada perasaan kedekut dan tamak kepada kebendaan. Yang lebih penting ialah untuk kita menyucikan jiwa kita daripada kita terikat kepada mata benda, kepada keduniaan. Yang itu adalah pengertian zuhud sebenarnya. Apabila kita berjaya melepaskan jiwa kita, diri kita, perasaan kita, hati dan nafsu kita daripada terikat dengan kebendaan, terikat dengan mata benda dunia, sehingga kan menyebabkan kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu berinfak, membantu dan sebagainya. Di samping itu, harta benda yang dikumpulkan sepanjang hidup dengan berpenat lelah akan sentiasa dalam kebaikan dan penambahan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita hasratkan, supaya apa yang kita dapat ni adalah suci, bukan hanya suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sentiasa berada di dalam kebaikan, mampu untuk membawa kita ke arah kebaikan, ketakwaan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditambah barakahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa arti barakah? Barakah ialah apabila harta yang kita miliki, hidup yang kita lalui, pekerjaan yang kita lakukan itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada cintanya, dan bukan kepada mengejar dunia dan isinya. Itu barakah. Dapat 100 itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat 1000 lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibelanjakan kepada perkara-perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam adalah satu agama yang ingin sekalian pemeluknya menjadi manusia yang patuh di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan Islam. Makna Islam itu sendiri ialah man salima nafsahu. Orang Islam adalah orang yang salima nafsahu, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang sering dibaca kan. Yang sering terngiang-ngiang, yang sering disebutkan tentang bagaimana tujuan penciptaan kita ni adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan beribadah kepada dunia, bukan beribadah kepada makhluk, bukan mencari redha dunia, bukan mencari redha makhluk, tetapi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam penyerahan itu, maka penyerahan semestinya secara total untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya penyerahan sebahagian sahaja, tetapi mesti seluruhnya, seluruh kehidupan, seluruh pendapatan, seluruh harta, seluruh punca dan sebagainya. Semuanya hendaklah diserahkan mengikut lunas dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Islam di samping itu ingin pula kepada manusia yang patuh supaya menunaikan hak sesama manusia. Dan zakat itu adalah satu cara untuk Allah Subhanahu Wa Taala mendidik supaya kita tidak lupa juga, supaya kita melaksanakan juga hak-hak dan tanggungjawab kita kepada sesama manusia, sesama jiran, sesama tetangga dan sebagainya. Kerana masing-masing ada hak. Inna li rabbika 'alaika haqqan, kata Nabi kan dalam hadis yang lain. Wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqah. Kepada Allah ada hak yang kita kena tunaikan, kepada diri kita ada hak yang kita perlu tunaikan, kepada ahli kita. Siapa dia ahli? Orang yang mempunyai hak teratas diri kita. Keluarga, bukan hanya keluarga, bukan hanya ibu bapa, tetapi turut termasuklah jiran tetangga. Jiran yang ada satu hak, jiran yang ada dua hak, dan jiran yang ada tiga hak. Siapa dia yang ada satu hak? Jiran yang berlainan agama dengan kita, tetapi masih tertakluk haknya sebagai seorang jiran sebelah rumah kan, yang bukan Muslim. Macam contohnya saya lah kan, sebelah kirinya Cina, sebelah kanannya India. Contoh terbaik lah tu kan. Jadi itu contoh jiran hak yang mempunyai satu hak. So kita kena laksanakan hak-hak jiran berkenaan. Tidak mengganggu, tidak bising, tidak menyakiti dan sebagainya. Jiran yang ada dua hak, iaitu jiran sebelah ataupun berhampiran dengan tempat tinggal kita, dan juga jiran yang mempunyai hak sebagai seorang Muslim. Kita ada jiran yang beragama Islam, yang sama Muslim dengan kita, yang sama akidah dengan kita. So dia ada dua hak, satu hak sebagai jiran dan hak sebagai seorang Muslim yang harus kita pelihara, yang kita ajak untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita peringatkan, yang kita nasihatkan. Itu hak yang kita kena tunaikan kan. Bukan hanya hak hak ziarah menziarahi, sebab walaupun itu adalah sebahagian, tapi hak untuk kita melihat dia sama-sama diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita ajak untuk ke surau? Pernah tak kita ingatkan untuk solat sama-sama? Pernahkah kita ingatkan untuk menutup aurat? Pernah tak kita tegur kalau sekiranya ada benda-benda yang tidak sepatutnya dia lakukan? Itu hak sebagai seorang Muslim. Ad-dinu nasihah. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat, dan nasihat itu maksudnya adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihatkan. Kenapa kita nasihat? Kita nasihat sebab kita ingin dia menjadi Muslim, mukmin, manusia yang lebih baik. Dan hak ataupun jiran, tiga hak adalah bukan hanya hak dia sebagai jiran yang berhampiran dengan kita, bukan hanya hak dia sebagai saudara yang seagama, tetapi turut satu lagi ialah haknya sebagai kaum kerabat, ahli keluarga kita, orang yang rapat dengan kita. Itu tiga jenis jiran yang kita harus tunaikan hak-hak mereka. Menunaikan hak yang dinamakan sebagai menunaikan hak sesama manusia. Bantu membantu dan saling hormat menghormati dalam pergaulan masyarakat. Kena saling bantu membantu. Membantu ketika mana dia zalim dan dizalimi, kan dalam satu hadis yang lain. Unsur ahuka zaliman au mazluman. Maka sahabat bertanya, kalau mazluman mereka faham, menolong rakan yang dizalimi mereka faham, tetapi menolong rakan ataupun menolong saudara yang zalim, yang berbuat zalim. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah kami nak menolong mereka yang zalim, saudara kami yang zalim? Maka Nabi jawab, ialah menasihatinya mereka supaya berhenti daripada melakukan kezaliman. Jadi
termasuk dalam aspek bantu-membantu. Saling hormat menghormati. Ni kalau ke atas jalan tu masalah tu. Kan? Ke atas jalan tu memang masalah. Masing-masing nak berlumba-lumba dan sebagainya, siapa dulu siapa kemudian. Potong queue. Ini ialah sakit hati lah juga. Tapi orang yang Muslim, yang mukmin, dia boleh mengawal dirinya daripada melakukan perkara yang serupa. Maka di antara bantuan yang diwajibkan oleh Islam ialah bantuan zakat yang diambil dari orang yang mampu untuk orang yang tidak mampu. Ini hanya salah satu manifestasi bantuan harta benda untuk kita berikan kepada orang yang memerlukan, orang yang tidak mampu. Sekarang ni lah lagi musim PKP ni kan. Orang hilang pekerjaan, orang hilang punca pendapatan, tidak dapat keluar bekerja dan sebagainya. Maka saat inilah mungkin satu ujian untuk kita, yang ada gaji, yang ada pendapatan tetap ni kan, yang ada simpanan berjuta-juta, juta-juta ke? Alhamdulillah kalau juta-juta. Basri tu di juta-juta tu jutawan tu kan. Tak tahu dah juta rupiah ke jutawan apa. Contoh, bukan nak kata ke Basri je, samalah. Yang baju hijau, kopiah putih ni pun sama juga. Jadi kita yang mampu, kita yang ada pendapatan, kita yang ada kemampuan, maka kita kena fikirkan saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, sama ada mereka lapar ataupun sebaliknya. Maka di antara tadi sudah. Dengan demikian tidaklah harta benda itu terkumpul dalam tangan orang yang mampu atau orang kaya sahaja selama-lamanya. Kerana harta benda ni dia kena beredar. Fungsi harta benda adalah untuk diedarkan dan disebar luaskan. Kita tidak boleh, sebab itu Islam dalam merangka sistem ataupun dalam merangka bagaimana untuk mensejahterakan umatnya, masyarakat semuanya, merangka zakat ini supaya harta itu tidak hanya beredar dalam kalangan orang-orang kaya sahaja, tidak tertumpu dalam kalangan orang yang kaya sahaja, malah dapat disebar luaskan. Walaupun mungkin portionnya hanya sedikit sahaja, 2.5%, RM2.5 daripada setiap RM100. Banyak mana dah RM2.5 kan. Tapi itu adalah ujian. Itu adalah kalau kata Piramli, cobaan. Sanggup tak kita untuk kita keluarkan? Orang kata kalau makin kaya ni makin kedekut. Kan? Makin kaya makin kedekut kan, makin berkira-kira. Bukan tak boleh kira, boleh, tapi jangan terlalu berkira-kira kan. Dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesungguhnya syaitan itu menghendaki kamu untuk sentiasa menipu kamu untuk kamu berasa fakir. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Sehingga syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kamu. Kefakiran macam mana? Takut dengan kita memberi, maka kita akan jadi fakir. Harta kita makin berkurang kan. Duit kita nak kahwin satu lagi tu kan. Makin tidak cukup dan sebagainya. Jadi itu yang dijanjikan oleh syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan balasan yang melimpah ruah. Balasan yang melimpah ruah yang hanya akan kita dapat, yang hanya akan kita raih semasa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan ketika mana kita di dunia. Kan? Saya tak kata orang yang mencanang-canangkan bagi RM1 dapat RM10 kan, bagi 100 dapat 2,000 kan, baguslah tu sebagai suatu galakan. Tapi kalau kita mengatakan bahawa dan menganggap bahawa setiap ringgit yang kita keluarkan maka Allah akan balas dalam bentuk ringgit sahaja, maka itu adalah salah.
Kerana itu bukan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balasannya adalah balasan ketika kita berada di akhirat nanti, bukan di dunia. Walaupun Allah boleh balas di dunia, dan kita tahu ada mereka yang memang diuji begitu, dapat begitu. Takut kita lari, niat kita, apa aku keluar RM10, nanti Allah ganti RM1000. Kalau tak dapat, kalau tak dapat, maka dia akan mengungkit, apa ni, aku dah derma RM10, mana RM1000 tak sampai-sampai. Sedangkan balasan itu bukan hanya dalam bentuk kebendaan, tetapi ketenangan hati, kebahagiaan rumah tangga, kesihatan tubuh badan, kejayaan anak-anak. Itu semua adalah balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bernilai daripada balasan kebendaan. Itu kita jangan lupa dan jangan tertipu pula di situ. Sedang orang yang tidak mampu atau fakir miskin dan lainnya hidup menderita sepanjang masa, tidak pernah mendapat bahagiannya yang tersebut dari harta benda itu. Dan orang tidak mampu itu, maka kewajipanlah ke atas kita untuk menolong. Ini sekarang tengah hangat pasal kes Ustaz Abid Liu, kan. Jadi saya terpanggil lah juga nak mengkomen. Nak komen ke? Bukan komen. Iaitu ada netizen yang mengecam, kan, perbuatan nampak jahat. Bukan perbuatan, itu ibadah, satu jihad daripada Ustaz Abid untuk membantu mereka-mereka yang susah ini. Cumanya yang menjadi apa yang kata, kalau saya kata dajal kan keras sangat kan, tapi itulah seolah-olahnya begitu. Adalah yang menyibuk-nyibuk, mengecam, kata tak patut Ustaz Abid upload dekat Facebooknya, tunjuk itu, tunjuk ini dan sebagainya. Tak ikhlas lah, apa sebagainya. Ikhlas ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja manusia. Kita nak melihat perbuatan orang dan menilai perbuatan orang itu, kita kena nilai diri kita dulu. Kita ni siapa? Nak menilai sama ada perbuatan orang tu ikhlas ataupun tidak, diterima oleh Allah ataupun tidak. Lalu kita kata tu upload dekat Facebook tu tak ada kerja lain lah tu, kan, nak menunjuk-nunjuk. Kan Ustaz Abid dah jawab, memang saya menunjuk. Memanglah dia nak tunjuk, kan. Tapi tunjuk itu, kan, sedangkan dalam Al-Quran sini ada menyebut tentang nikmat yang kadang-kadang kita kena zahirkan. Dalam surah apa tu, Wadduha, kan, Wadduha wal laili idza saja. Ujung surah Wadduha tu Allah kata apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan hendaklah kamu bercerita kepada manusia tentang nikmat yang kamu terima. Sebab tujuan, kadang kita tak tahu tujuan dia upload tu untuk apa. Mungkin tujuannya supaya ada orang lain yang terdetik, ataupun ada orang lain yang nak mengikut. Itu tak kira sebagai menunjuk-nunjuk, sebagai riak. Itu sebagai tarbiyah. Ataupun nak mengingatkan orang, ustaz dah buat, aku tak buat. Itu contohnya. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai yang menonton ni, netizen ni, kalau kita nampak orang upload benda-benda yang baik yang dia buat tu, kita doakan supaya dia ikhlas. Kita doakan supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tergolong dan terdetik, tergerak untuk melakukan perkara yang sama. Sebab terima tak terima, ikhlas tak ikhlas, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja manusia. Kita ni hamba.
Jangan suka menghukum, jangan suka menghakimi orang lain sebelum kita tidak pasti kita di hadapan Allah ni akan dihakimi bagaimana. Dah boleh pasti ke? Kan? Dah confirm ke kita ni ahli syurga ni? Kan? Dah confirm ke amalan-amalan kita yang kita buat ni semua ikhlas? Dah confirm ke kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mampu untuk menilai amalan orang lain? Kan pernah diceritakan, pernah dikisahkan bagaimana bagaimana seorang sahabat ni yang membunuh musuhnya ketika mana musuhnya dalam keadaan terdesak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu sahabat ini pun, cerita ini pun sampai ke pengetahuan Nabi. Nabi pun panggillah sahabat ni. Lalu sahabat ni kata, ini mengucap tipu ni, kan bahasa gitulah. Tak ada cakap begitu kan. Ni mengucap orang yang terdesak ni, tak ikhlas ni. Lalu Nabi kata, matanya saya tak ingat, tapi seolah-olahnya Nabi nak menyebut bahawa bukan tugas dia, bukan tugas sahabat tu untuk menilai sama ada Islamnya itu ikhlas ataupun sebaliknya. Cerita Ikrimah pula, cerita Ikrimah kan, yang terpaksa, bukan terpaksa lah kan, dia dalam keadaan terdesak, melarikan diri daripada Rasulullah SAW setelah pembukaan kota Mekah. Melarikan diri kerana dia di antara mereka yang diputuskan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh kerana kejahatannya, kerana permusuhannya kepada Islam. Akhirnya dia mengucap, dan akhirnya dia diampunkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa kaedahnya dia? Lupa pula. Islam menghukum ke atas yang zahir saja. Batin tu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerja manusia. Jadi panjang pula pasal Abid Liu. Tapi itu satu perkara yang kita kena hati-hatilah. Itu perkara yang kita kena hati-hati. Ni sekarang ni dah heboh dah. Pasal lembaga zakat Kedah lah pula terpaksa defend. Ramai netizen yang mengecam kan jiran-jirannya, jiran apa Pak Ishak tu kan, dikecam kenapa tak membantu, sampai terpaksa mereka menjawab dan sebagainya. Dan ini menjadikan perkara tersebut tidak harmoni, dan menjadikan mungkin orang yang menghulurkan bantuan tu menjadi serba salah. Bukan itu niatnya. Bukan itu niatnya, nak membantu saja. Sampai kita terpaksa mengoriklah cerita dalam-dalam dan sebagainya. Ini kita tinggalkan. Yang penting, kalau ada orang buat baik, kita doakan agar kita juga turut terdorong untuk melakukan kebaikan berkenaan. Dan semoga amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tadi harta benda menurut pandangan falsafah Islam adalah harta benda Allah. Kenapa Allah suruh kita keluarkan zakat? Kerana basically harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menjaga, meminjamnya sahaja. Dan tidak boleh berasa bongkak, berbangga, merasa kedekut dengan harta benda berkenaan. Sedang manusia sekalian bersekutu mendapatnya sama-sama. Sama-sama bersekutu maksudnya sama-sama berusaha untuk mendapatkan harta Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala isinya untuk kehidupan manusia, untuk kegunaan manusia. So masing-masing berlumba-lumba untuk mendapatkan harta ataupun rezeki berkenaan. Sekalipun di antara tingkatan manusia itu tidak mungkin disamakan, tetapi ada pula kemungkinan iaitu sekurang-kurangnya dapat dibantui sekadar yang boleh meringankan beban hidup seorang dengan bantuan yang diperlukan dari zakat berkenaan, dari zakat itu. Jadi tak sama rezeki itu Allah tulis tidak sama.
Fungsi juga Allah tulis tidak sama, fungsi setiap manusia. Jadi masing-masing kena hidup secara harmoni, memainkan peranan masing-masing. Orang miskin dengan peranannya sebagai seorang miskin, orang kaya dengan peranannya sebagai seorang kaya. Tidak mungkin semua orang kaya dan semua orang miskin, tidak. Itu semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki dan peranannya. Jadi masing-masing kena memainkan peranan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat adalah keperluan bagi anggota masyarakat yang tempang hidup. Telah Allah tetapkan ada orang yang tempang hidupnya, yang memerlukan bantuan. Maka zakat adalah salah satu bentuk bantuan kepada mereka. Kewajipan mengeluarkannya sama dengan kewajipan mendirikan solat. Dan Allah sebutkan sebutan sembahyang ataupun solat dan zakat dalam satu ayat. Allah sering gandingkan di dalam Al-Quran orang yang mengerjakan solat dan orang yang menunaikan zakat, menunjukkan peri pentingnya zakat di sisi agama kita, dan pentingnya peranan zakat itu di dalam menyusun, di dalam membentuk masyarakat yang harmoni, yang sempurna mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Kita baru bincangkan tadi betapa dalam hadis Nabi kata yang utama baginya adalah mendirikan solat kepada umatnya. Jadi Allah gandingkan pula di dalam firman-Nya tentang mendirikan solat dengan menunaikan zakat. Di sama level, sama pentingnya di sisi agama, iaitu di antara menunaikan solat dan juga menunaikan zakat. Alladzina idza makkannahum fil ard aqamus solah wa atuz zakah. Dan mereka yang sekiranya kami beri kedudukan yang teguh, orang-orang yang idza makkannahum fil ard, yang Allah telah tetapkan kedudukannya, tetapkan teguhkan kehidupannya, senangkan kehidupannya. Aqamus solah wa atuz zakah, iaitu orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat. Orang senang lah maksudnya kan. Orang yang ada kerja tetap, ada gaji tetap, ada kehidupan yang baik, ada rezeki yang banyak. Jangan lupa